Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kumpulan anak akan membincangkan berkenaan dengan tajuk asid, baz dan garam, iaitu bab 6 kimia tingkatan 4. Kami akan sentuh 4 bahagian sahaja. Yang pertama ialah ujian anion, kedua ialah ujian kation larutan natrium hidroksida, ujian kation larutan amonia, dan yang keempat ialah ujian pengesahan kation. Start dengan ujian anion dahulu. So untuk ujian anion ni kita akan kenal pasti 4 anion sahaja, iaitu anion karbonat, anion klorida, anion nitrat dan juga anion sulfat. Okey, so untuk senangkan hafalan 4 anion ni, kita akan klasifikasikan dia as Coca-Cola no sugar. Okey, so macam ni lah. Coca-Cola, karbonat, es coca, klorida, es cola, nitrat, es no, and sulfat sugar. So ada beberapa unsur lain juga akan dimasukkan. So kenapa ada arrow kat sini? Klorida ke nitrat, nitrat ke sulfat, sulfat ke klorida balik. Okey, kita akan terangkan. Yang pertama kita masuk dulu ion karbonat. Ion karbonat ni ujian ni senang sahaja. Kita just perlu masukkan apa-apa jenis asid. Contoh asid ialah asid hidroklorik, asid sulfurik ataupun asid nitrik. So pemerhatian yang dapat kita peroleh ialah apabila masukkan asid tersebut, pembuahan akan ada mekanisme pembuahan. Pemerhatian dia ialah gas tak berwarna akan terbebas, dan kedua ialah ujian air kapur akan menjadi keruh. Untuk ion klorida pula, kita masukkan larutan yang mengandungi ion nitrat. Okey. Contohnya ialah asid cair, iaitu asid nitrik dan juga argentum nitrat. Pemerhatian yang kita dapat peroleh bila kita masukkan bahan-bahan tersebut ialah benda akan berwarna kuning akan terbentuk. Dan yang ketiga ialah anion nitrat ataupun ion nitrat. Kita kena masukkan larutan yang mengandungi ion sulfat, contohnya asid sulfurik cair, ferrum sulfat ataupun asid sulfurik pekat. Pemerhatian yang dapat kita peroleh ialah cincin perak akan terbentuk di sekeliling tabung uji. Yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu ion sulfat. So ion sulfat ni kita kena masukkan larutan yang mengandungi ion klorida. Contohnya ialah barium klorida dan asid hidroklorik cair. So pemerhatian yang dapat kita peroleh daripada ujian ion sulfat ni, kita dapat mendakan putih akan terbentuk. So nampak tak bahawa anion-anion yang saya terangkan tadi, dia saling bersandar antara satu sama lain. Okey, so klorida kepada nitrat, nitrat kepada sulfat, sulfat kepada klorida balik. So argentum ni pun argentum, ferrum dan barium ni ada juga dekat dalam ni sini. So cara nak senang hafal lah argentum and ferrum as free and barium as boba. Untuk ujian kation pula, atau juga dikenali sebagai ujian pengenalan kation, kita akan menggunakan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia, dan melihat pemerhatiannya sama ada benda akan terbentuk ataupun tidak. Untuk larutan natrium hidroksida, jika benda akan tidak terbentuk, maka ion amonium hadir. Jika benda akan terbentuk, kita akan dapat mengenal pasti kation yang hadir mengikut warna benda akan yang terhasil, iaitu ion ferrum 2 berwarna hijau, ion ferrum 3 berwarna perang, dan ion kufur 2 berwarna biru. Ketiga-tiga ion ini merupakan ion yang larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Untuk mendakan tidak berwarna pula, kita boleh mengingatinya dengan menggunakan teknik campas, iaitu Ca sebagai kalsium, M sebagai magnesium, P sebagai plumbum, A sebagai aluminium dan Z sebagai zinc. Jika kita mengambil bahagian pertama, iaitu cam, ia merupakan ion-ion yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Manakala bahagian pas pula merupakan ion-ion yang larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Aku penat dah. Susah gila nak berubah. Aku dah taubat, tapi aku ulang balik dosa tu. Aku dah taubat, aku ulang balik dosa tu. Aku rasa tak berguna. Aku rasa macam taubat aku tu sia-sia. Kau tak faham? Jangan cakap macam tu. Taubat kau tak pernah sia-sia. Macam ni aku nak bagi kau faham. Kau pernah demam panas tak? Pernah? Kenapa?
bila kau demam panas, kau mesti makan ubat kan? Cuma aku nak tanya kau, adakah bila kau makan ubat tu sekali, kau akan terus sihat? Tak. So, adakah kau rasa kau makan ubat tu sia-sia? Dan adakah kau akan berhenti makan ubat tu? Ish, makan ubat kenalah konsisten, kalau tidak macam mana nak sihat? Samalah macam taubat. Maksiat ni ibarat penyakit dan ubatnya taubat. Boleh jadi bila kita taubat, kita akan ulang balik dosa tu. Tapi bila kita konsisten bertaubat lagi dan lagi, insya-Allah satu hari nanti kita akan berjaya tinggalkan maksiat tu. Ingat, taubat bukan magic. Hari ni taubat, esok terus jadi malaikat. Tak. Tapi taubat adalah satu proses, satu perjuangan. Dan yakinlah, Allah takkan pernah sia-siakan segala pengorbanan kita untuk bertaubat. Dan Allah pandang segala usaha kita. Allah pandang. Dan Allah faham. Sekarang Ana akan bagikan tips mudah untuk kita menghafal hasil tindak balas cation dengan larutan amonia. Dalam ujian cation dengan larutan amonia, akan ada dua jenis mendakan yang akan terhasil, iaitu mendakan berwarna ataupun mendakan putih. Tetapi cation kalsium dan amonium tak menghasilkan apa-apa mendakan. Jika mendakan berwarna terhasil, hanya ada 3 kemungkinan bagi cation tersebut, iaitu ferum 2, ferum 3 ataupun kuprum 2. Ferum 2 akan menghasilkan mendakan berwarna hijau, ferum 3 menghasilkan mendakan berwarna perang dan kuprum 2 menghasilkan mendakan berwarna biru. Kata kunci yang kita perlu ingat bagi mendakan berwarna ialah FFK. Kedua-dua mendakan ferum tak larut dalam larutan amonia berlebihan. Manakala kuprum 2 larut dalam larutan amonia berlebihan menghasilkan larutan biru tua. Jika mendakan putih terhasil semasa ujian cation, kita perlu ingat kata kunci map, camera, zoom. M mewakili ion magnesium, A mewakili ion aluminium, P mewakili ion plumbum, Ca dalam kamera mewakili ion kalsium dan Z dalam zoom mewakili ion zinc. Bagi kata kunci map, magnesium, aluminium, plumbum, mendakan putih yang terhasil tak larut dalam larutan amonia berlebihan. Bagi kamera pula, cation kalsium yang ditambah larutan amonia tidak akan menghasilkan apa-apa mendakan. Dan akhir sekali, mendakan putih cation zinc akan larut dalam larutan amonia berlebihan. Assalamualaikum, Ana adalah Maisarah dan Ana akan menerangkan bahagian ujian pengesahan cation. Jadi dalam ujian pengesahan cation ni, kita nak mengesahkan kehadiran ion plumbum dan aluminium pertama sekali. Jadi dalam ujian cation yang menggunakan larutan natrium hidroksida dan larutan amonia, ion aluminium dan plumbum menghasilkan pemerhatian yang sama. Jadi timbul persoalan, habis tu macam mana kita nak kenal pasti kehadiran ion plumbum dan aluminium kan? Jawapan dia adalah dengan menggunakan larutan kalium iodida iaitu Ki. Jadi dalam ujian pengesahan ion aluminium dan plumbum ni dengan menggunakan larutan kalium iodida, inilah yang berlaku. Jadi kita ambil larutan garam yang mungkin mengandungi ion plumbum ataupun aluminium, tambahkan sedikit larutan kalium iodida dan ada dua kemungkinan yang akan berlaku. Yang pertama ialah mendakan kuning terbentuk, yang kedua ialah tiada mendakan terbentuk. Jadi jika ada mendakan kuning terbentuk, maka ion plumbum hadir. Jika tiada mendakan terbentuk, maka ion aluminium hadir. Dan bagi ion plumbum iaitu mendakan kuning tu, kalau kita panaskan, mendakan kuning larut di dalam air panas menjadi larutan yang tidak berwarna. Dan mendakan kuning tu akan terbentuk semula apabila disejukkan. Jadi, cara kita nak ingat, kita ingat part iodida. P merujuk kepada ion plumbum, A merujuk kepada ion aluminium dan K iodida merujuk kepada kalium iodida. Jadi kalau soalan tanya, apakah larutan yang digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion plumbum dan ion aluminium? Jawapannya ialah kalium iodida. So inilah cara untuk kita kaitkan ketiga-tiga perkara ini. Kemudian, ujian pengesahan cation menggunakan reagent. Kalau ion amonium NH4+, kita mengesahkan kehadirannya menggunakan reagent Nessler. Dan apa yang berlaku ialah mendakan perang akan terbentuk jika ion amonium hadir. Kemudian untuk ion ferrum 2 Fe2+, kita menguji kehadirannya menggunakan larutan kalium hexacyanurate 3. Dan apa yang berlaku?
Jika ion ferrum 2 hadir, akan terbentuknya mendakan berwarna biru tua. Ion ferrum 3 pula, kita uji kehadirannya menggunakan larutan kalium hexacyanophrate 2 dan apa yang berlaku ialah akan terbentuknya mendakan berwarna biru tua. Jika ion ferrum 3 hadir. Last sekali, untuk ion ferrum 3, kita uji menggunakan larutan kalium thiocyanate KSCN dan apa yang berlaku ialah mendakan merah darah akan terbentuk. Jika ion ferrum 3 hadir. Itu sahaja, terima kasih.